Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah bersama-sama lagi kita pada kali ini untuk sesi seterusnya dalam slot Islamic Studies at UM di Akademi Pendidikan Islam Universiti Malaya. Saya Dr. Siti Aisyah binti Samuddin, merupakan pensyarah kanan di Jabatan Syariah Undang-Undang, dan bersama-sama saya pada kali ini tak lain dan tak bukan pakar Undang-Undang Jenayah Syariah, iaitu yang berusaha Profesor Madya Dr. Siti Zubaidah binti Ismail. InsyaAllah pada hari ini kita akan bincangkan satu tajuk yang terkini berkenaan dengan pemansuhan hukuman mati mandatory. Baik doktor, boleh kita mulakan ya? Okey. Pertama doktor, saya ada juga berbacalah sedikit berkenaan dengan kajian-kajian terkini yang nampaknya doktor ada melaksanakan berkenaan dengan diat doktor ya. Berkenaan dengan hukuman mati dan mungkin hukuman gantiannya adalah berupa diat. Mungkin doktor boleh terangkan sedikit? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasihlah kerana dapat peluang hari inilah untuk kita share apa jugalah bahan ilmiah yang ada di Akademi Pendidikan Islam ini ya. Jadi tajuk hari ini tentang pemansuhan hukuman mati itu memanglah satu aspek yang saya berterusanlah mengkajinya sejak daripada beberapa tahun yang lepas, dan apa yang berlaku dalam kajian saya ini pada asalnya saya memfokuskan kepada diat ya. Diat ini adalah ganti rugi kepada pembunuhan ya, iaitu bila berlaku kematian ya, bila berlaku kematian dan ada hukuman mati. Jadi Islam ada memperuntukkan ya hukuman ganti kepada kisos ya. Jadi daripada situlah saya kembangkanlah kepada dengan melihat aspek perundangan di Malaysia ya, khususnya peruntukan di bawah kanun keseksaan ya, yang ada hukuman mati bagi kesalahan membunuh ya. Dan dari situ saya mendapati bahawa kalau dilihatlah secara keseluruhan ya, peruntukan dalam hukuman mati terutamanya berkaitan dengan kesalahan membunuh di bawah Seksyen 300 dan juga kesalahan mematikan orang dengan salah di bawah Seksyen 299 itu saya dapati sebenarnya ada elemen yang dekat dengan Islam sebenarnya ya. Dan bila saya kaji-kaji balik ya, saya jumpa bahawasanya saya ingat pelajar undang-undang mengetahui hal ini ya, bahawa kanun keseksaan itu diadaptasi daripada kanun keseksaan India ya, kan, betul. Tahun 1860-an. Yang mana sebenarnya Indian Penal Code itu juga digagaskan berasaskan kepada Muhammadan Law. Ya, istilah pada ketika itulah ya, pada kurun ke-19 iaitu Muhammadan Law. Jadi bila saya baca lagi ya, laporan-laporan yang ada berkaitan dengan Lord Macaulay ya, dan juga MP Jain, buku-buku Indian Penal Code ya, saya dapati tiada pun yang pendapat ya, yang oppose ya, menentang dapatan tersebut ya, yang kebanyakannya memang mengakui bahawa asasnya adalah Muhammadan Law yang dilaksanakan di ketika itu di bawah pemerintahan Mughal. Ya, jadi ini satu yang menarik lah. Ya, betul, jadi bila fast forward kepada masa sekarang ni, saya dapati bila kita tengok undang-undang kita masih kekal sebegitu dan dengan ada elemen Islam tu, jadi saya pun tertariklah untuk orang kata membawanya ke peringkat yang lebih atas sedikitlah ya, dengan mencadangkanlah diat dalam sistem perundangan kita. Sangat menarik sebenarnya. Rupa-rupanya pimai-pimai tang tu jugalah. Kita pergi Indian Penal Code, kita contohi rupa-rupanya basicnya adalah itulah pentingnya Dr. Aisyah kita memahami sejarah. Apa jua ya undang-undang terutamanya dalam konteks perbincangan kita hari ini, kita sebenarnya perlu memahami sejarah ya, kewujudan undang-undang, kewujudan perlembagaan kita dan sebagainya. Memang ada sejarahnya dan kita tak boleh nak menafikannya atau memandangnya secara enteng. Sejarah ni benda masa lampau kan. Sebenarnya banyak yang kita boleh pelajari daripada sejarah sebenarnya. Betul, sangat setuju. Baik, seterusnya doktor, kita tahu bahawa pada 3 April lepas Dewan Rakyat nampaknya telah meluluskan rang undang-undang pemansuhan hukum mati mandatory 2023 yang antara lain dikatakan bertujuan untuk memansuhkan hukuman mati mandatory,
Kemudian berkenaan dengan hukuman pemenjaraan sepanjang hayat dan juga sebatan lah. Kita tidak fokuslah kepada hukuman penjara dan sebagainya. Hari ini kita fokus kepada hukuman mati mandatory. Banyak negara nampaknya telah bergerak ke arah menghapuskan atau memansuhkan hukuman mati secara total ataupun memansuhkan hukuman mati mandatory itu sendiri. Jadi pada doktor, bagaimana dengan pendekatan Malaysia sekarang ini? Yes, itu pun ada sejarahnya juga. Ya. Okay. Jadi Malaysia sejak daripada mungkin dah awal 2010-an ya, telah mula mengorak langkahlah ke arah nak menilai semula kedudukan hukuman mati di Malaysia lah, termasuk juga hukuman mati yang mandatory. Ya. Kita telah mendapat cadangan ya, pelbagai cadangan dan syur terutamanya di Majlis Hak Asasi Manusia ya, di Geneva. Setiap kali kita buat adoption ataupun Universal Periodic Review ya, apabila status hak asasi manusia negara kita di analyse di Human Rights Council setiap 5 tahun sekali, memang kita mendapat syur ya agar memansuhkan hukuman mati. Dan sejak daripada itulah ya, sehingga sekarang tu syur berkenaan itu dipertimbangkanlah oleh kerajaan ya, dan ketika inilah saya ingat semenjak 2012 lagi sudah ada kempen, sudah ada usaha ke arah mempertimbangkan balik kedudukan hukuman mati di negara kita, termasuk hukuman mati mandatory. Dan usaha-usaha kerajaan pun telah dilakukanlah, termasuk membuat kajian ya, sesuai ke tidak kita mansuhkan secara total atau dimansuhkan yang mandatory sahaja. Maksudnya dikaji secara masak lah, doktor. Ya, bukannya dia tak akan ambil masa yang singkat ya, benda-benda yang besar sebegini ya, melibatkan polisi kerajaan dan sebagainya, memerlukan kajian ya. Dan nak mansuhkan, dan kita pun mendengar pengumuman oleh menteri sebelum ini ya, mengatakan bahawa kita akan mencadangkan pemansuhan hukuman mati mandatory dan mempertimbangkan juga alternatif kepada hukuman mati berkenaan, termasuk elemen diat ya, elemen ganti rugi juga akan dipertimbangkan. Jadi ini nampaknya kerajaan memang bersungguh-sungguhlah berusaha ke arah nak mengimprove ya, memperbaiki status hukuman bagi kesalahan jenayah, khususnya hukuman membunuh ya. Dan untuk pengetahuan semua ya, hukuman mati di Malaysia ini bukan hanya untuk kesalahan membunuh. Jadi kita ada 33 peruntukan ya yang diperuntukkan hukuman mati. Ada yang mandatory, ada yang tidak mandatory lah, maknanya bergantung kepada budi bicara. Apa agaknya antara kesalahan, doktor? Kesalahan yang itu banyaklah ya, antaranya ialah kesalahan terhadap yang di-Pertuan Agong pun ada hukuman mati, kesalahan yang berkenaan dengan keganasan ya, terorisme, ada juga kesalahan-kesalahan berkenaan dengan tebusan ya, kidnapping, penculikan ya, dan pelbagai lagi lah, firearm ya, berkenaan dengan senjata api pun ada juga. Dan ada yang mandatory ya, daripada itu lebih kurang 11 daripadanya adalah mandatory. Jadi sifatnya sekarang apabila kerajaan telah memansuhkan ataupun telah meluluskan pemansuhan hukuman mati itu, bermakna semua hukuman mati itu bukan lagi mandatory. Dia ada, cuma dia memberikan kuasa kepada hakim untuk melihat ya fakta kes tu. Budi bicara tu bukanlah budi bicara yang orang kata emotional judgement, bukan ya. Budi bicara hakim tu bukanlah ikut hakim suka, bukan. Budi bicara kehakiman ya, maksudnya dia menggunakan segala judicial reference dan juga fakta kes itulah untuk melihat. Kalau dulu mandatory ni maknanya kalau sabit ya perbuatan itu berasaskan evidence ya, telah melalui perbicaraan, bila sudah sabit ya, mahkamah telah mensabitkan bersalah ya, mendapatinya bersalah, hakim tak ada pilihan lain, kena jatuhkan hukuman mati itu sebab dia mandatory sifatnya. Okey, bila kita dah delete mandatory, sifat mandatory itu, bermakna hakim boleh melihat alternatif lagi yang ada, termasuk apabila dihapuskan ya ini, kerajaan telah dalam undang-undang baru ni telah adalah dimasukkan ya hukuman mati dan juga semakan hukuman mati dan juga pemenjaraan sepanjang hayat ya, bidang kuasa sementara Mahkamah Persekutuan. Jadi ini semua telah menjadi akta ya, telah digazetkan dan telah dipakailah. Maksudnya hakim boleh menggantikan hukuman mati itu kepada hukuman penjara seumur hidup ataupun penjara sepanjang hayat. Gantiannya lah. Gantiannya iaitu
hukuman penjara sepanjang hayat itu bermakna antara tidak kurang daripada 30 tahun dan boleh sampai 40 tahun. I see. Itu. Jadi bagi mereka yang berada di penjara sekarang ataupun yang sedang berhadapan dengan hukuman gantung sampai mati, mereka ada peluang itu. Ataupun mereka yang sedang merayu, itu kalau ikutkan berita Masih ada peluang, tadi, Doktor, ya? masih ada peluang terlibat. Ada 117 orang banduan yang sedang menjalani hukuman penjara seumur hayat, ya. Dan 47 daripadanya telah dijatuhi hukuman oleh mahkamah dan 70 lagi sedang diberi pengampunan oleh Lembaga Pengampunan Negeri. Jadi mereka ni kalau orang kata campur tolak berapa tahun dah mereka menjalani hukuman tu, kalau sudah 30 tahun mungkin ada potensilah untuk dibebaskan, ya. Kerana penjara sepanjang hayat itu boleh terpakai juga kepada kelompok berkenaan. Ya, saya ingat dalam akhbar pun ada ya berita yang mengatakan ada satu kes pembunuhan, ya betul, yang betul, mana pesalahnya iaitu dah menghuni di penjara 33 tahun. Jadi bila campur tolak tu dia sudah menyempurnakanlah penjara sepanjang hayat, menyebabkan dia dibebaskan beberapa minggu lepas. Inilah bukti undang-undang kita telah dipakailah, dilaksanakan. Pada doktor sendiri, adakah pendekatan ini sebenarnya positif ataupun bagaimana? Okey, saya melihat ini sebagai suatu perkembangan yang positif lah, ya. Untuk negara kita move forward, ya, untuk negara kita move forward, bagi kesalahan-kesalahan yang kalau bukan kesalahan membunuh, saya rasa ini adalah satu yang move forward. Bagi kesalahan membunuh pula, saya rasa kita kena melihat pada fakta kes jugalah, ya. Apabila kita kata pertimbangan ataupun budi bicara diberi kepada hakim untuk tidak mengenakan hukuman mati, ya. Untuk mengenakan hukuman mati, kita kena lihat, kena ingat juga, ya, bahawasanya untuk mengenakan hukuman mati ni bukanlah hakim tak boleh langsung kenakan hukuman mati. Sebab seperti saya sebut tadi, dia bergantung pada kes. Ya, bayangkan, ya, kesalahan yang dengan sengaja membunuh, memang ada motif, tak kira lah motif dendam ke, cemburu ke, motif harta ke, atau apa jua, kan. Di situ kalau yang memang kejam betul-betul, memang hakim rasa deserve lah untuk dikenakan hukuman mati, kita pun rasa itu betul hukumannya. Tetapi kalau yang selain daripada itu, ya, yang bukan kematian, yang contohnya tadi kidnapping, kidnapping, penculikan atau tebusan atau berkaitan dengan firearms, senjata api itu, saya ingat kalau kita tidak dikenakan hukuman mati pun ia adalah bertepatan dengan kehendak Islam, kerana ia jatuh dalam kelompok takzir. Ya. Hukuman takzir itu maknanya hakim, pihak berkuasa boleh mengenakan apa-apa jualah hukuman, ya, kecuali hukuman mati. Sebab hukuman takzir ni adalah hukuman amaran, sebat, dan selain daripada hukuman mati. Itu adalah kelompok takzir. Jadi ini saya ingat satu yang macam Dr. Aisyah tanya tadi lah, ini satu perkembangan yang positif lah, yang kita rasa dia in line dengan keadilan yang dikehendaki dalam Islam lah, dari aspek hukuman. Jadi doktor, kita tengok, ya, beberapa ketika dulu kerajaan nampaknya, bila kita kata pemalsuan hukuman mati mandatori, semestinya ada hukuman alternatif. Jadi kerajaan ada menyatakan hasrat untuk mempertimbangkan diat sebagai hukuman alternatif itu, atau hukuman gantian kepada hukuman mati. Jadi apa perkembangan Malaysia setakat ini? Okey, macam saya sebutlah, diat ini dia hanya kepada kesalahan yang melibatkan nyawa, sama ada sengaja ataupun tidak, ya. Bagi kesalahan membunuh yang sengaja, ya, nak sampai kepada diat itu dia ada banyak proses dia, ya. Terutama sekali elemen yang paling penting ialah kemaafan daripada keluarga mangsa tu. Betul. Ya, diat itu tak bolehlah kerajaan yang offer, ya, tidak. Konsep dia bukan begitu. Yes. Kita kena faham dulu prinsip diat itu. Diat sebagai alternatif kepada hukuman mati, kepada hukuman mati, alternatif kepada kisos tu, ya, kepada bunuh balas tu. Jadi untuk kesalahan yang membunuh dengan sengaja dan didapati bersalah, sebenarnya sebelum hukuman kisos itu ataupun hukuman mati itu dikenakan, kisos tu, keluarga mangsa berhak ditanya dulu apakah dia mahu proceed dengan hukuman itu atau dia mahu memaafkan. Itu. Jadi mekanisme inilah kalau tidak dapat dimasukkan dalam undang-undang kita yang sedia ada ni, tak dapatlah dilaksanakan dengan sebegitu straightforward, ya. Jadi kita kena ada satu saluran untuk itulah. atau cara tata cara, ya.
tata cara bagaimana penglibatan Keluarga waris waris, mangsa tu ya. Jadi ini mungkin menyukarkanlah ya. Betul. Untuk kita Cabaran buat di dalam situ masa lah. terdekat ni lah, mungkin masa akan datang insya-Allah kalau kita lebih mengkaji lagi prospek ini kan mungkin boleh dimasukkan, kerana saya ingat negara-negara lain pun sudah ada ni. Maksud kita dah ada Macam contoh China lah. ya, macam Jepun ada. Mereka mahu kalau keluarga mangsa tu mampu membayar ganti rugi, mereka offer. Ya, mereka offer adakah sanggup tak jatuhkan hukuman mati ni dan menerima bayaran tertentu untuk memaafkan ya. Maksudnya tidaklah mereka kata sebagai diat itu sebab bukanlah negara Islam pun, tapi ada prinsip itu ada. Yes, prinsipnya ada, because mereka lihat rasionalnya ada di situ. Betul. Maksudnya boleh menyelamatkan nyawa kalau pembunuh itu sanggup membayar certain amount of money lah untuk membebaskan dirinya kan, dan keluarga itu setuju. Jadi pilihan diberi kepada keluarga mangsa ya, terlebih dahulu tanya adakah anda mahu memaafkan dia. Jika ya, okey kami maafkan. Contohnya kan kita buat simulasi kan, kalau keluarga itu mahu memaafkan dan sanggup maaf tu maaf saja ke, okey maaflah dia bebaslah, ataupun tak kita maafkan tapi bersyarat tu. maaf kami mahu menuntut ganti rugilah supaya kami boleh move on kan. Mungkinlah breadwinner kan masa tu. Yang meninggal tu bapanya yang mencari nafkah kan, ataupun jelah orang kata tunggal kan, breadwinner tunggal ni. Jadi mungkin itu boleh membantu ya, wang itu sebenarnya tujuan diat pun ya, untuk nyawa memang tak dapat gantilah ya, kita tak dapat nafikan, tetapi wang berkenaan, ganti rugi berkenaan boleh melembutkan hati, melembutkan hati, menebus rasa itulah dendam ya, dendam kesumat ya. Kalau ikut dulu pun sejarah diat dia pun kerana untuk mengelakkan dendam tu ya, untuk blood money kan. blood money, untuk menghapuskan, sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggalakkan pemaafan ya, rasa simpati, rasa kesian belas, dan janganlah membalas dendam tu. Sebab masa dulu orang Arab jahiliah kan, darah dibalas darah, selagi tak balas darah tu, selagi itulah dendam tu turun-temurun lah wujud ya. Jadi Nabi Islam datang membawa konsep al-afu, kemaafan, dan bersamanya juga adalah prinsip konsep diat ini. Jadi benda-benda macam itulah yang bila kita faham, kita nampak dia tak boleh di offer kepada kesalahan tebus penculikan, tentang senjata api dan sebagainya. Dia hanya khusus untuk kesalahan membunuh ya. Jadi ia hanya melibatkan Seksyen 299, ia hanya melibatkan Seksyen 300 itu bukan sahaja. Semua terpakai lah. Tak terpakai. Jadi ini mungkin ada silap faham lah di kalangan orang tertentu ya. Dia kata kita nak diat untuk ganti mandatory tadi kan. Tak, dia hanya tidak untuk kesalahan membunuh. Jadi saya ingat kajian yang lebih lanjut perlu dilakukanlah jika kita mahu mencadangkan kepada kerajaan untuk menimbangkan perkara ini pada masa akan datang. Mungkin setakat ini belum orang kata tembus lagi lah. Setakat ini belum ada kajian mendalam lagi doktor ya daripada kajian mendalam ada lah, tapi saya ingat belum sampai ke tahap yang boleh merangka satu cadangan yang tuntas lah untuk diambil oleh pihak-pihak yang berkenaan. Sangat menarik ya. Saya kira tidak semua orang tahu bahawa hanya kesalahan-kesalahan tertentu sahaja sebenarnya yang boleh kita gunakan diat sebagai alternatif. Bukan semua kesalahan yang dihukum hukuman mati mandatori itu tadi doktor. Antaranya ialah bila melibatkan nyawa, dia bukan sahaja yang sengaja ya. Kita ada bincangkan, saya bincangkan dalam buku ini, pampasan untuk kecederaan fizikal akibat daripada kecuaian. Kalau kecuaian itu pampasannya adalah wajib. Diat itu bukan alternatif. Diat adalah hukuman asal, ukubah asliyah. Betul. Itu kena faham. Diat ada dua, diat sebagai hukuman ganti bagi kesalahan membunuh, dan diat sebagai hukuman hukuman asal atau hukuman wajib bagi kecederaan fizikal akibat daripada kemalangan jalan raya, kemalangan di tempat kerja, kecuaian perubatan dan macam-macam lagi lah. Ada yang ada dibincangkan dalam buku berkenaan. Saya kira memang sangat penting untuk kita teliti berkenaan dengan kajian tentang diat lebih mendalam ya, khususnya berkaitan dengan apa yang kerajaan cuba untuk cadangkan diat sebagai hukuman alternatif lah. Mungkin kata-kata akhir doktor, ada apa-apa khulasah berkenaan dengan kita punya perbincangan hari ini? Okey, saya rasalah pelajar-pelajar ataupun orang awam yang minat tentang perkara ini lagi perlu membaca dan memahamilah ya, supaya biarlah kita apabila nak
berdiskusi. berdiskusi ke nak apa orang kata nak pro ke nak con pro and con tentang diat, tentang hukuman mati mandatory ni ataupun macam mana sekalipun, biarlah ia berasaskan kepada ilmu ya. Betul. Sebab di sana saya lihat ada yang menentang hanya kerana nak menentang. Sangat. Ada ya. Ada juga yang nak menyokong hanya kerana nak menyokong. Saya kira kita kena ada ilmu lah. Ya, kena ada ilmu dan apa jua yang maklumat yang kita ada tu kena analisis secara neutral lah ya. Tidak bolehlah kita katakan okey, mandatory ni kalau dihapuskan ni bermakna dia sudah tidak Islamik lagi dan apa benda kan. Tak adil dan sebagainya. Ya. Jadi kita kena lihat secara Tuntas ilmiah lah ya, betul. secara ilmiah perkara berkenaan dan kalau ada cadangan yang lebih orang kata praktikal atau lebih kemas ya, boleh dikemukakan. Banyak saluran yang kita ada kan, platform yang ada dan boleh dibincangkan dengan lebih ni supaya apa yang berlaku perkembangan undang-undang Islam di negara kita ini biarlah ke arah yang lebih memanfaatkan ya masyarakat dan juga negara lah. Bukanlah setakat orang kata tinggal polemik untuk kita memanglah ahli akademik kan, kita buat kerja akademik, kadang-kadang memberikan cadangan itu diterima ataupun tidak, it doesn't matter ya, sama ada cadangan kita diterima ataupun tidak, tapi kita terus menerus ya melakukan kerja-kerja akademik ini supaya isu-isu fundamental, isu-isu asas itu kan difahami ya, prinsip asas tentang diat, prinsip asas tentang hukuman mati itu difahami oleh khalayak lah. Kerana itulah fungsi ilmu ya, untuk disebarkan kepada semua. Betul. Saya kira sangat menarik, tuntas dan fundamental kita punya diskusi pada pagi ini. Sebelum berakhir sesi bual bicara pada pagi ini, berbanyak terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Siti Zubaidah. Sama-sama. Juga pada tim kita pada hari ini, tim teknikal kita pada hari ini, Encik Airi dan juga Encik Izzah. Jangan lupa untuk tonton rakaman ini, klik dan like, share Facebook dan juga YouTube kita, Akademi Pendidikan Islam. Okey, sekian dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.